والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمل بالخير يا كريم. أما بعد. Jadi di malam ni sikit sebanyak kita masuk dalam Nabi ataupun Rasul yang kedua selepas daripada Nabi Adam, iaitu Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ni tadi, Nabi Idris dia adalah salah seorang daripada cucu daripada Nabi Adam AS. Idris ni tadi dia daripada keturunan Adam AS, tapi dia sangkut kepada anak Adam AS, iaitu Shaish. Adam ada 40 orang anak, tapi setengah riwayat kata 41 orang anak. Tak apalah, yang masyhurnya 40 orang anak. Jadi 40 orang anak, salah seorang daripada situ iaitu Shaish. Nah, orang panggil dia daripada kalangan Nabi. Dia bukan Rasul. Adam Nabi lagi Rasul. Nah, Adam Nabi lagi Rasul. Shaish iaitu dia sebagai seorang Nabi. Shaish ni lah dia punya anak, maka anak dia iaitu Idris. Sebab itu daripada nasab keturunan Idris ni, Idris bin Yari bin Mahil bin Fanan bin Anus bin Shaish. Dia jadi daripada anak Nabi Adam. Ambil daripada Shaish tadi tu, daripada Shaish tadi, anak daripada Shaish ni tadi ada 6 orang. Maka dia 6 orang, pada 6 orang tu yang terakhir tu kena kepada Idris alaihissalam. Jadi naik Idris sampai kepada Shaish, Shaish ni naik sampai kepada Adam. Shaish anak Adam. Jadi keturunan dia ni keturunan yang ke-6 daripada Nabi Adam alaihissalam. Sebagai moye lagi, orang panggil moyang dia iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ibu dia Asyut alif sin ya waw ta. Asyut nama mak dia. Nama ayah dia Yari. Nama ayah dia Yari, nama mak dia Asyut. Jadi payahnya bahasa kita nak sebut nama orang dulu dah, tak serupa dengan nama kita lah ni. Kita ni orang panggil ambil nama-nama daripada puak-puak ni juga, nama daripada orang-orang soleh. Jadi macam Ayub, Abu, jadi orang panggil ambil daripada nama orang-orang yang terdahulu. Adapun puak ni dia tidak ada nama, nak ambil nama pelik-pelik pasal puak dia puak awal. Puak yang awal, Adam tu pun Allah SWT bagi nama. Dan Adam ni pun lepas pada dia beranak-beranak tu pun, nama anak-anak dia pun kalau kita nak sebut belik lidah juga nak sebut. Jadi nama nak ambil daripada nama-nama tu payah juga. Tapi mana kata ada nama dah, kita sebut lah, walaupun payah sekalipun maka kita sebut. Sebut sini Idris. Jadi sini bila kata Idris ni tadi, dia ni kedudukan yang Allah SWT bagi kepada dia Nabi lagi Rasul. Dia Nabi lagi Rasul. Adam Nabi lagi Rasul. Selepas daripada dia ni turun iaitu kepada Nuh alaihissalam. Kemudiannya bila kata Nabi Idris alaihissalam ni tadi, dia ni orang panggil awal pada gelaran yang kita dapat sampai kepada hari ni. Idris alaihissalam ni tadi, dia ni kelebihan yang Allah SWT bagi, dia tak serupa dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Adam alaihissalam iaitu dia pandai dari segi bercocok tanam. Nabi Daud Allah SWT bagi pandai dia buat apa? Perisai. Nabi Musa sebagai penternak kambing.
Nah, kalau kita tengok situ. Tapi Nabi Idris ni tadi, Allah SWT bagi kepada dia beberapa kebolehan. Yang sebagai kebolehan ni tadi, dia ni ditinggikan dari kalangan masyarakat. Sebab apa? Dia antara orang yang awal. Idris ni orang yang awal. Awal apa Dia ni adalah orang yang mula-mula pandai dari segi pertuturan. Pertuturan ataupun bacaan. Dia boleh membaca. Nah, kenapa boleh dia membaca? Asalnya daripada Idris ni darasa, dengan makna kata penulisan. Idris ni dia boleh menulis. Jadi zaman sebelum daripada Idris ni tadi, keturunan dia nak sampai pada ada sampai 6 keturunan, maka tidak adalah dia yang pandai menulis. Nak tulis tak pandai, sekadar kecek saja, tak apa. Sebab itu daripada Idris ni, daripada zaman Idris ni 72 bahasa ada dah. 72 bahasa. Macam kita lah ni, kalau tengok praktik ataupun dunia di hari ni, negara hari ni 200 lebih negara. Jadi 200 lebih negara ni, bahasa pun lebih kurang 200 lebih juga bahasa tu. Tapi zaman dia, dia 72 bahasa ada dah. Jadi 72 bahasa tu tadi, atas wajah berkecek saja, bercakap saja. Tapi atas wajah menulis, tak ada. Melainkan Allah Ta'ala bagi kepada Idris ni, iaitu orang yang mula-mula pandai menulis. Jadi dialah yang mula menulis. Dan bila kata dia menulis ni tadi, sampai hari kewafatan dia tadi, maka orang-orang sampai di hari ni cari kepada tempat yang mana Idris wafat. Maka nampaklah, sebab Idris wafat di Mesir, maka nampaklah ketandaan tulisan daripada puak-puak dia, dapat tulisan-tulisan dia. Jadi bangsa kepada Suryani, tulisan-tulisan bangsa Suryani, tulisan situ. Kemudian Nabi Idris ni tadi, di antaranya pula Allah SWT bagi kepada dia kelebihan, iaitu dia pandai menjahit. Yang tadi bila pandai menulis, pastilah dia pandai nak membaca. Pasal dia tulis tu, dia boleh baca. Kemudian dia ni adalah orang yang mula-mula menjahit. Jadi Nabi Adam AS, yang dulunya dia yang duduk di syurga dengan pakaian yang dia dapat, mari kepada dunia, dia tidak ada pakaian. Mula-mulanya, asalnya, lindunglah diri dia dengan daun-daun kayu. Kemudian tu ambil daripada belulai binatang-binatang, buat jadi baju. Kapuh cara baju tu tadi mungkin dengan duri. Takut duri, jadi lingkungan tubuh terkatup juga. Tapi bila mana sampai keturunan jauh dah maka tidak ada lagi orang yang pandai, melainkan Idris ni lah dia yang membuat jarum tu jarum dulu tak ada. Tapi dalam zaman Idris pandai buat jarum, dia pandai menjahit baju. Nak jahit baju dia kena apa? Setengah riwayat kata bukan dia jahit kulit dah, dia jahit kain dah. Bermakna Idris ni pandai buat kain. Kerana apa dia pandai buat kain? Pasal Nabi Adam adalah orang yang pandai dari segi bercocok tanah. Sebab sana Abu Hurairah, Nabi Rasul yang pandai cocok tanah, Nabi Adam. Lepas tu bila Nabi Adam pandai cocok tanah, kenalah pohon ni ada manfaat dia bekno. Kalau kita kata durian ni, dokong ni buah-buah Lepas tu kalau kita kata pohon stek, apa pohon stek ni boleh buat? Pohon ni, apa pula pohon ni, nama-nama pohon tu ada manfaat dia ke apa? Yang kita pahamnya pohon tongkat ali, tu untuk orang jatuh. Tu boleh. Kacik petimah, tu untuk orang tino. Manfaat dia tu. Ada pun pohon-pohon lain. Sebab tu bila kata pohon kabu, boleh buat batang. Tapi bila kata dalam pohon, satu jenis pohon ni tadi di Mesir sana, maka dia telah buat jadikan sebagai apa? Benih, orang panggil jalin benih. Jadi buat benih panjang tu, lepas tu jalin jadi kain. Lepas tu kain dengan kain kapuh, dia menjahit dengan jarum dan sebagainya. Mari asal daripada Nabi Idris AS. Dan Idris AS juga dia pandai dari segi ilmu bintang.
ilmu bintang. Daripada dia lah dapatnya cara bercocok tanam yang betul, kerana ada bintang yang mana mari bintang tu waktu tu lah sesuai untuk cocok tanam. Waktu mari baik ni lah jadi sesuai hak ni pula, ada keadaan yang sesuai, maka ilmu kebintangan ni mari pada dia. Bila kata mari daripada Idris alaihissalam ni tadi, maka keturunan dia ni lah riwayat kata asalnya kalau kita pergi Mesir, orang panggil piramid. Piramid hak 4 bucu tu tadi, 4 bucu hak 3 butir besar tu tadi, mari daripada zaman Idris ni tadi. Kerana Idris dia ada ilmu bintang, dan bagi dia tu ilmu bina'ah pun ada, dia pandai buat bangunan tinggi-tinggi pun mari pada dia juga. Dan setengah riwayat kata zaman Idris ni ada 188 bandar. Kota-kota. Zaman dia tu ada kota-kota, dia juga yang menyusun bangunan-bangunan tu tadi. Nak buat lagu mana bangunan ni, nak diri 4 lapis, 3 lapis. Kita tengok Namrud ni dia selepas belakang zaman Idris ni. Jadi mana kata Namrud ni tadi dia boleh buat menara. Sebab apa? Dia nak bunuh ataupun dia nak bunuh Tuhan Nabi Ibrahim. Dia buat menara tinggi naik sampai dia manah dia tadi kena kepada burung. Setengah riwayat kata burung pati. Jatuh anak panah, burung tu pula bukan kena dengan burung jatuh, tak tembuh pada burung. Anak panah dia berdarah. Kena lekat darah. Maka jatuh anak panah, dia kata Tuhan Nabi Ibrahim bunuh dia kuda. Jadi menara dia tu terlalu tinggi. Ambil mana ni tadi? Ambil daripada ilmu Idris alaihissalam. Jadi bila peninggalan daripada ilmu Idris ni tadi, bina'ah sampailah Namrud buat piramid. Bukan Firaun ni orang panggil lapis belakang dah zaman Nabi Musa ni. Buat orang kata siapa yang buat piramid bukannya zaman Firaun, tapi zaman Idris lagi dah. Buat bina'ah tu tadi. Jadi orang panggil siapa? Zaman Idris lagi buat piramid tu tadi. Kemudian Nabi Idris ni pula dia pandai dari segi orang panggil pelihara binatang. Binatang yang dia pelihara yang paling pandai sekali iaitu kuda. Kuda. Dia berakhir pada kuda. Rumah kita berakhir pada kambing. Dia Nabi Idris dia pandai kuda. Bagaimana nak makankan kuda, nak tidur kuda, apa semua tu dia pandai. Dan bila kata dalam peliharaan kuda ni tadi, kalau kita kisah yang dulu yang kita lepas dalam masalah Karbala tu, Karbala yang mana kita tahu kata Husain dia mati. Husain dia mati dengan dibunuh orang yang tak setuju dengan dia. Kuda yang dia naik tu tadi, iaitu kuda peninggalan daripada Nabi SAW. Nabi SAW juga orang yang suka dengan kuda. Riwayat kata waktu Nabi SAW hidup tu tadi, sebelum dia wafat, dia ada 23 ekor kuda. Tapi 23 ekor kuda ni dia jaring-jaring naik. Yang acak-acak je naik ada 7 ekor kuda. Jadi 7 ekor kuda yang Husain naik tu tadi, nama dia Murtajiz. Jadi Murtajiz ni lah Nabi hadiahkan kepada Husain, dan Husain ni tadilah naik kuda tu pergi kepada Karbala. Dia mati di Karbala, dibunuh di tadi tu dengan kuda tu tadilah. Di kuda Murtajiz, dia hadiah daripada Nabi SAW tok dia. Jadi Nabi Idris alaihissalam ni tadi, bila kata kepandaian dia tadi sampai kepada kehidupan dia tadi, akhirnya dia menetap di Mesir. Dan bila kata menetap di Mesir, itulah dia ajar orang Mesir sampai orang Mesir anggapai kata Idris ni bukan orang. Dia dewa boh. Maka ramailah orang yang menjadikan Idris ni sebagai dewa. Ada penyembahan, ada nama-nama yang diletak kepada Idris. Kita ni orang Islam nama Idris, tapi orang Yahudi, orang Nasara dia nama lain. Maka diletakkan ni adalah dewa. Yang mana sebab apa boleh letak kata dewa? Sebab Idris ni ada ceritanya, iaitu dia tak mati di dunia. Bisa dengar?
Idris ni bila kata dia ni dengan dakwah dia kepada kaum dia sehingga kan kaum dia tak terima, akhirnya dia bukannya rasa apa sedih dan sebagainya, tapi mana kata pilulah orang dakwah orang taksir dan sebagainya. Maka dia telah pergi kepada tempat ibadat. Dia buat tempat ibadat dia, maka dia ulang alik daripada rumah dia kepada tempat ibadat. Kata kalau zaman sekarang ni orang nak beribadat pergi gua ni lah, gunung-gunung, pergi bertapa lah. Macam Nabi SAW juga dia pergi kepada gua Hira. Duduk di gua Hira lama sebelum Nabi SAW diangkit jadi Nabi tu. Jadi Nabi Idris pun begitu juga, ada tempat beribadat dia. Maka dia pergi somo-somo, tiba-tiba ada sore permuda janguk elok rupa paras dia dan sebagainya. Maka dia turutlah Nabi Idris ni tadi. Nabi Idris pun nak tengok. Bila Nabi Idris jalan, bila Nabi Idris beradu, dia beradu. Kat mana ni? Maka tanya dia, siapa kamu? Dia kata, aku ni orang biasa tapi nak bersaing denganmu, nak bersahabat, nak bersama-sama beribadat. Maka Nabi Idris ni amalan dia beribadat di malam hari, di siang hari berpuasa. Jadi puasa sampai waktu buka, maka ada hidangan yang Allah SWT hadiahkan pada Nabi Idris, iaitu makanan daripada syurga. Boleh makan makanan syurga. Tapi bila mana dia makan, maka dia ulurlah kepada saing dia tadi. Saing dia tak makan. Tak makan. Kenapa mu tak makan? Dia kata, aku sebenarnya bukannya orang. Aku adalah malaikat. Sifat malaikat tak makan dan tak minum. Manusia ni makan dan minum. Jadi bila kata dia ni malaikat, tanyalah malaikat apa? Dia kata, aku malaikat maut. Azazil. Malaikat maut. Bila malaikat maut, takutlah juga Nabi Idris. Adakah mu mari ni tadi nak mari datang ni nak ambil nyawa aku ke mari tengok-tengok saja ke kat mana ni? Nabi Idris kata, aku ni dia diberitahu bahawa kata mu ni rajin ibadat. Kerana yang dulu sebelum ni tengok Allah SWT. Allah Taala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang mu tak tahu. Malaikat dah balah dah. Kata Allah Taala bangkitkan khalifah di atas muka bumi, bunuh-bunuh lah. Tapi tengok Idris ni pelik, beribadat rajin dan sebagainya, lebih daripada orang-orang lain. Maka aku nak tengok amal ibadatmu, nak bersaing denganmu. Malaikat maut kata, tu yang aku mari ni. Mana kata bukan untuk mencabut nyawa. Maka Idris bagi tahu, mu duk cabut nyawa orang banyak-banyak ni, nyawa binatang, nyawa orang, nyawa pohon kayu, asalkan benda yang hidup, maka mu lah yang mencabut nyawa. Israel. Bila kata gitu, wahai malaikat maut, boleh tak aku ni nak rasa mati ni sebenarnya benar, nak terang rasa. Pasal dia apa? Dia ni orang panggil orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah SWT, ahli ibadat. Maka dia nak tahulah baik mana ni. Maka maut pun nak buat gapo-gapo, aku nak buat gapo-gapo, nak buat apa-apa tak leh, melainkan daripada suruh perintah daripada Allah Taala. Kena tanya Allah Taala dulu. Maka malaikat pun tanya Allah SWT. Setengah riwayat kata malaikat telah sujud. Dalam sujud tu dia munajat pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bagilah keputusan. Setengah kata dia hilang, berjumpa dengan Allah SWT, tanya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala izin, boleh. Maka membaringkanlah Nabi Idris, lepas tu ambil nyawa dia. Nak ambil nyawa, dia kata, aku ni mu terah je makna kata mu ambil nyawa, lepas tu mu berkelik, hidup semula. Maka malaikat maut pun kata tak apa, ambil nyawa, lepas tu boh kelik. Lepas boh kelik tu bangun berdiri lalu dah. Idris bangun diri, la ilaha illallah. Mana kata apa mana kata, wahai malaikat maut, beginikah cabut nyawa yang mulut lakukan sokmo-sokmo selalu kepada benda-benda yang hidup ni? Malaikat maut kata, tak, aku cabut nyawamu ni, nyawamu aku cabut paling ringan lagi, paling ringan sekali. Yang paling ringan malaikat maut ni tadi ambil nyawa pada Nabi Idris. Yang keduanya iaitu pada Nabi SAW.
Tapi Nabi Idris dan Nabi SAW paling rengeh sekali, iaitu cabut nyawa Nabi SAW. Waktu dalam zaman, waktu ketika Nabi Idris ni tadi, Idris, malaikat maut kata, "Baikana, mu rasa baikana." Aku rasa seolah-olahnya kulit ni disoyok. Kulit ni kena soyok. Sakit dia. Kalau hadis Nabi SAW, maut ni tadi, mati ni baikana, seekor kambing 100 orang pergi pedai, cocok sekaligus pada kambing yang seekor. Rasa bagaimana? Baik tu lah. Tapi yang masyhurnya, kesakitan maut ni supaya kita disoyak kulit ni tadi. Soyak kulit. Maka bila Idris kata masuk dah nyawa dia semula, hidup semula, maka dia kata, kita ni bersaing ni. Lepas aku nak minta dah, aku tahu dah kata mu ni malaikat maut. Mu boleh minta ke Allah Subhanahu Wa Taala, aku sendiri pun boleh minta ke Allah Taala. Pasal dia Nabi lagi Rasul. Tapi orang panggil malaikat ni, dia ijabah dia lebih kuat lagi. Kuat lagi. Walaupun dari segi pandangan ulama, tapi pada hakikatnya para rasul ni, dia punya ijabah minta dia tadi lebih besar lagi daripada para malaikat. Tapi mana kata malaikat ni minta tolong supaya minta, rasanya nak minta satu hajat lagi. Satu hajat lagi apa? Aku nak rasa Allah SWT bagi tahu kata di akhirat sana ada syurga, ada neraka. Maka aku nak rasa nak rasa tengok neraka, nak masuk dalam neraka. Maka malaikat pun sujud, minta lagi pada Allah SWT. Allah izin. Taklah izin. Maka naiklah dia kedua, naik ke langit sana. Dan bila berdepan dengan pintu neraka, Malik Zabaniyah kata, "Mari buat apa?" Malaikat maut kata, dia ni tetamu yang mana nak tengok kepada keadaan dalam neraka. Maka Malik Zabaniyah kata lagu tu, tak apalah, buka pintu neraka, bahang daripada neraka. Tak ada nak masuk. Tapi di depan pintu neraka tu ada terompah daripada besi. Daripada neraka lah, terompah neraka. Maka dia masuk tu tadi, sekadar riwayat kata dia boleh sarung kaki dia dengan terompah tu tadi. Sarung di terompah tu saja melenting. Melenting. Tubik mari tapi dia duduk dalam neraka lagi lah, dapat masuk neraka sekadar lihat depan neraka je, tak ada masuk round dalam neraka dak. Maka mana kata malaikat maut kata, sakit tak ke mana mu rasa? Dia kata, aku pakai teropah tadi rasa mendidih, otak ni nak mendidih, cabut lalu dah. Cabut lalu. Lepas pada tu ulu kelik kata, malaikat maut kata, kita kelik dah lah, nak kelik dah. Mu nak kata masuk neraka tadi, masuk dah. Lepas tu mutera kata pakai terompah pada neraka, mu rasa dah kesakitan sikit, yang paling sikit dalam neraka iaitu terompah ni tadi. Sebab itu dalam riwayat kata neraka ni antara azab yang paling kurang sekali, yang paling rendah sekali yang dibagi pada tok Nabi SAW. Pak saudara Nabi SAW, iaitu Abu Talib. Dia mana dia ni, dia akan dipakaikan dengan terompah tadi. Sekadar tu saja kesakitan yang dia alami nanti. Itu tak apalah. Bila mana Idris tu tadi, bila nak keluar, mari nak turun kepada bumi ni, Idris kata, mari dah ni tadi tengok neraka dah, masuk neraka dah. Ada lagi. Allah Ta'ala kata ada syurga, ada neraka. Maka nak pergi kepada syurga, minta pada Allah SWT. Malaikat pun bila berkata gitu, Allah SWT mengizinkan. Maka Idris dan malaikat maut maka pergi kepada pintu syurga. Pintu syurga, siapa penjaga dia? Ridwan. Malaikat Ridwan penjaga syurga. Tanya, mari buat apa? Malaikat maut surahkan, kata ni nak minta izin, dan Allah Ta'ala izinkan untuk masuk syurga. Maka malaikat pun izin masuk, bukalah pintu. Sebab apa malaikat ni dia izin? Sebab dia dapat izin daripada Allah SWT supaya dengan Nabi SAW. Waktu dia Mi'raj Mi'raj, begitu juga dia malaikat setiap langit lagi tanya dah, siapa ni sampai langit ketujuh. Lepas tu nak masuk syurga, malaikat tanya juga, siapa ni? Muhammad. Neraka pun begitu juga ceritanya dah. Jadi mana kata bila masuk syurga, masuk dalam syurga. Maka Idris telah tengok laut, sungai daripada susu, sungai pada madu.
sungai daripada arak, nampak bidadari, dan bidadari bawa mari gelas, mari air, minum air. Tengok, minum air. Kenikmatan dalam syurga dia dapat rasa. Kenikmatan daripada buah-buah kayu dan sebagainya. Setengah riwayat kata bawa mari makanan daripada syurga. Nabi Idris merasai. Lepas tu Nabi Idris alaihissalam diajak oleh malaikat maut, keluar daripada neraka. Keluar daripada syurga. Masuk dah syurga, bukan mu nak duduk sini, mu kena keluar. Bila keluar sampai di pintu syurga, maka Idris kata, malaikat maut nanti start, aku punya teropah, aku punya kasut tinggal. Cerdiknya Nabi Idris, dia tinggalkan selipar dia, kasut dia ada dalam syurga, di tepi-tepi pohon. Dia tinggalkan situ, dia pakai sebelah pergi jalan Tubaik. Nak ambil sebelah lagi di dalam syurga tu tinggal. Maka malaikat pun mari, tak apa, tinggal lagi ambil duduk di pintu luar. Idris masuk dalam. Bila Idris masuk dalam, ambil selipar, ambil kasut dia, mari sampai pintu, pergi pintu, tak situ baik. Bidadari pun mari, dah ada tu mari tu baik. Tanya Idris, "Kenapa Idris mu tak situ baik? Tuhan murih ni, Allah murih ni." Malaikat maut berkata, "Allah murih ni. Mu tak tu baik, tak leh ni." Nabi Idris kata, bukankah Allah SWT bagi tahu dah, orang yang akan masuk syurga, orang yang kena mati. Aku mati dah, mu cabut nyawa aku dah. Aku lepas tu kena masuk dalam neraka. Ada ayat Al-Quran yang Allah SWT royak, kita tak nakal sini. Jadi mana kata kena masuk dalam neraka dulu, sebab manusia semua berdosa. Melainkan orang yang akan dapat rahmat Allah Ta'ala, dia sepintas kilat terus kepada syurga Allah Ta'ala dengan tidak ada hisab dan tidak melalui neraka, tak kena masuk neraka. Ada gulungan tu, tapi dengan rahmat Allah SWT. Tapi sebaliknya, bagi setiap manusia ni boleh kata semua berdosa. Bila kata dosa, dia kena masuk dalam neraka. Itu ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala royak. Maka aku masuk neraka dah. Lepas tu aku dah terima azab dah. Mana? Pakai teropah neraka. Aku rasa dah. Itu cerdik. Bila kata gitu, lepas tu Allah SWT kata ada syurga, dan orang yang akan masuk syurga tak akan keluar. Aku masuk syurga dah, aku dapat nikmat syurga, dapat minum air daripada syurga, nampak bidadari. Dah di hari ni aku tak situ baik dah. Malaikat pun adu pada Allah. Allah SWT kata, tak apa, tinggalkanlah dia di situ. Tapi Allah SWT kata, wahai Idris, mafhumnya daripada satu suara daripada Allah, ketuhanan, orang panggil dalam ilmu tasawuf suara ketuhanan. Jadi bagi tahu pada Idris bahawa kata Idris, memang benar apa yang mu kata tu, sungguh aku pun kata lagu tu, tapi aku telah janji dalam Al-Quran, orang ni dia kena masuk dalam syurga ataupun neraka bila dia mati. Situ. Tapi selagi walaupun dia mati, selagi tak mari kiamat, takkan ada orang yang akan masuk dalam syurga. Lepas tu tidak akan masuk orang syurga, melainkan kena Nabi SAW dulu masuk dalam syurga. Lepas tu lain daripada Nabi, umat Nabi Muhammad ni lah yang akan masuk syurga, barulah yang lain boleh masuk syurga. Lah ni Nabi Muhammad tak masuk, mu masuk dah. Kok mana? Jadi Allah SWT tak izin. Setengah riwayat kata sebab itulah Allah SWT keluarkan Nabi Idris ni tadi, lepas tu letak dia pada langit yang keempat. Bila letak langit yang keempat ni tadi, mana kata setengah riwayat kata dia dicabutkan nyawa juga. Dicabutkan nyawa di situ. Itu riwayat. Tapi apabila Nabi SAW Mi'raj Miraj, Nabi SAW telah lalu situ, tengok langit pertama, Nabi SAW jumpa dengan Nabi Adam. Kena ingat Mi'raj Miraj dulu. Yang kedua, iaitu langit kedua, Nabi SAW telah jumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga, Nabi SAW jumpa Nabi Yusuf. Langit yang keempat, Nabi SAW jumpa Nabi Idris. 5, jumpa Nabi Harun. 6, jumpa Nabi Musa. Ni ulang alik semaya daripada 50 jadi sampai 5 ni. Langit yang ke-6, Nabi naik langit 6, turun bawah mula. Naik turun mula sampai langit ke-6. Lepas tu langit ke-7 iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila kata Nabi Idris duduk pada langit yang keempat, di situlah Nabi yang SAW jumpa waktu Mi'raj Miraj. Dan bila kata Nabi Idris ni tadi, hidup dia iaitu 345 tahun.
Nah, 345 tahun. Nabi Adam 1300 tahun. Lepas tu nabi-nabi lain pun begitulah juga, usia yang panjang, hayat yang panjang. Tapi makna kata dalam pengetahuan kita, orang panggil nak kita dapat di hari ini, iaitu Nabi Idris lah orang mula-mula yang mencipta surat, kertas, yang mencipta atau yang pandai menulis. Sampai di hari ini kita boleh menulis. Dia yang pandai menjahit, sampai kita di hari ini boleh menjahit. Nah, dia pandai bintang, sebab itu kita pandai buat bina buat tahu kata pohon kayu nak tumbuh bekno, tanah pia mana. Ini ilmu daripada Nabi Idris alaihissalam. Sampai kepada Namrud, Firaun, dapat buat bina tinggi-tinggi itu semua mari daripada ilmu daripada Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris alaihissalam ni juga dia jangan kita lupa bahawa kata dia adalah rasul lagi nabi. Nah, walaupun keturunan Nabi Adam, anak Nabi Adam, Syais ni tadi dia mari daripada Syais, iaitu Syais ni dia sekadar rasul, dia sekadar nabi, bukannya rasul. Lepas tu keturunan Syais ni lah iaitu mari kepada Idris alaihissalam. Tapi di kalangan orang-orang bukan Islam, dia agungkan, dibesarkan Idris ni sampai jadi dewa. Sampai jadi dewa. Sebab itulah Namrud pegang dengan kata Idris ni lah sebagai dewa dan sebagainya. Maka jadilah zaman-zaman Firaun, zaman Namrud tu memegang percaya kepada dewa, percaya kepada penghuni, bukan daripada penghuni dunia ni. Sampai kepada kita sekarang ni, tengok orang kafir zaman sekarang ni, ni dewa ni. Tu asalnya pada situ. Padahal kebolehan, kepandaian yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Idris ni luar biasa. Yang orang dulu tak ada, dia ada. Jadi pelik. Lepas tu tinggi-tinggi, sanjung berdoa, akik-akik sampai jadi kepada dewa. Mudah-mudahan sikit sebanyak dalam riwayat daripada Idris ni tadi kita ambil manfaat untuk diri kita dah, insya-Allah.